Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pagi ini kita bertemu sekali lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam siri kuliah kita membahaskan hadis iman itu ada 70 lebih cabang yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia PQDM. Jazahumullahu khairan. Dan juga kuliah ini disebarkan dalam link-link kita yang lain. Berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi, kita dah bincang sebelum daripada ni, bahawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu kewajipan dan keutamaan dalam hidup kita. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman ni dia naik dan juga turun. Yazidu wa yanqus. Istilah naik turun tu makna bertambah iman dan juga berkurang iman. Di sisi ahli sunnah wal jamaah juga disebut bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita kepada Allah, menjaga keimanan ini sehinggalah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada keimanan yang kita bicarakan tadi, maka ada 70 lebih cabang-cabang iman. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada cabang iman yang ke-10. Okay, cabang iman yang ke-10. Baik, cabang iman yang ke-10 iaitulah beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Terjemahannya, ada di antara manusia yang mengambil selain dari Allah sebagai sekutu. Mereka mencintainya seperti mana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cintakan Allah. Jadi dalam soal kecintaan kepada Allah, dia ada hubung kait dengan iman. Kerana dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, cinta dia yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir, mereka mengambil sembahan selain dari Allah, lalu mencintai sembahan tersebut seperti mana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam soal ni, soal cinta kepada Allah. Soal cinta kepada Allah. Apa yang kita maksudkan dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia sama dengan cinta kepada ahli keluarga? Jawapannya tidak. Lebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan detailkan selepas daripada ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdhafu fiha. Terjemahan: jika tiga perkara berada dalam diri seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, ni nombor satu. Okey, ni nombor satu. Yang pertama, halu molek. Okey, macam okey. Yang pertama, nombor satu sini Allah dan Rasul lebih dia cintai berbanding yang lain. Okey. Allah dan Rasul lebih dia cintai berbanding yang lain. Yang kedua, kalaupun dia mencintai orang lain, dia bina cinta dia kepada orang lain tu kerana Allah. Okey. Dan yang ketiga, dia benci kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkannya daripada kekufuran itu, seperti dia benci api dinyalakan untuknya lalu dicampakkan ke sana. Maka dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan ada tiga perkara apabila berada dalam diri seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul dia lebih cintai berbanding yang lain. Yang kedua, dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali ke kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadanya, seperti dia benci api dinyalakan untuknya lalu dicampakkan ke sana. So kita tahu, yang pertama soal tadi, cinta Allah ni tak sama dengan cinta kepada makhluk. Cinta Allah ni dia agung, dialah yang paling tinggi. Okay, itu nama satu dari sudut beza dia. Macam mana kita akan nak tahu lebih detail lagi lepas ni. Yang kedua, dalam soal cinta kepada Allah, tidak boleh ada yang lain lebih dicintai dari Allah. Kena Allah yang jadi nombor satu. Okay? Tidak ada yang lebih dicintai oleh seorang lebih daripada Allah. Kita kata mudah. Aku ni paling cinta kepada Allah. Tapi bila Allah ni, dia akan uji kita untuk membuktikan betul atau tidak kita ni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan datang orang yang kita sayang. Apakah kita sayang orang tu lebih daripada dia? Dia akan sayang mungkin tok guru dia, tok syekh dia. Tak. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala larang orang beriman mendahulukan orang lain lebih daripada Allah dan Rasul. Tiba-tiba ada orang, Rasul buat macam ni, ke kanan dia pergi ke kiri. Allah perintahkan A, dia pergi buat B. Seolah-olah ada orang yang lebih besar kedudukan pada dirinya lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak dinamakan cinta. Cinta yang sebenar menatijahkan ketaatan. Dan dia tidak akan mendahulukan sesuatu pun ke atas Allah Azza wa Jalla dalam apa jua urusannya. Okay? Dalam apa jua urusannya. Betul orang beriman, bila dia cinta kepada Allah, besarnya kecintaan sehingga dia tidak akan mendahulukan sesuatu pun lebih daripada Allah. Kalau dia pergi mana-mana pun dia teringat Allah Ta'ala suruh dia begini. Dia nak makan, dia ingat kepada Allah. Dia nak tidur, dia ingat kepada Allah. Dia pergi berjalan, dia ingat kepada Allah. Pasal apa? Cinta tu telah memenuhi hati dia.
Baik, syair dan ungkapan hikmah dengan sanad yang bersambung kepadanya. Al-Baihaqi memberitahu kami, katanya, aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Nadhr At-Tusi berkata, aku mendengar Ja'far Al-Khuldi berkata, dan aku mendengar Al-Junaid berkata. Makna ni sanad dia lah. Siapa yang kata? Al-Junaid. Junaid kata apa? Qala rajulun lisariyyin as-siqti as-saqati kaifa anta fa ansha'a yaqul man lam yabit wal hubbu hashwu fuadihi lam yadri kaifa tafattatul akbadu. Seorang lelaki bertanya kepada As-Sari al-Saqti, apa khabar kamu? Dia pun bangun dan mendendangkan, sesiapa yang tidak berjaga malam ketika perasaan cinta memenuhi hatinya, dia tidak akan tahu bagaimana hati-hati manusia boleh meruntun. Maknanya kalau dia tak bangun, dalam keadaan dia cinta tu, dia sebenarnya tak tahu apa makna cinta yang meruntun hati. Lagu mana? Orang ni kalau dah macam kita tengok bola sepak lah, pukul 2 pagi tidur tu duk teringat, bangun 1:30, 1:50 automatik, bangun nak start dah ni bola. Sepak bola tu kita tunggu sungguh bagi orang hak tengok bola. Bagi orang hak kaki ke apa lagi, mancing, bangun pagi tengah malam pergi mancing sanggup. Pasal apa? Minatnya dengan Allah. Kalau kita tak bangun belakang tak apa. Tak bangun belakang. Pasal tidur mati tak gerak payah. Orang lain pun ni tak. Time bola boleh bangun. Time apa lagi? Main game boleh bangun. Time semaya tak boleh. Itu maknanya belum cinta lagi lah tu. Begitu juga dengan sanad yang bersambung kepadanya. Abu Abdurrahman As-Sulami memberitahu kepada kami, aku mendengar Abu Nasr Muhammad bin Ismail berkata, aku mendengar Abul Qasim Ar-Razi Al-Wa'idh berkata, aku mendengar Abu Dujanah berkata, kanat Rabi'atu idza ghalaba 'alaiha halul hubbi taqulu ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil fa'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman ahabba muti'u. Dia kata apa? Apabila Rabi'ah telah sedang dilamun cinta yang amat kepada Allah, dia pun bersyair. Dia kata apa? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu menderhaka kepada Allah namun menzahirkan cinta kepadanya. Hadza muhalun fil fa'ali badi'u. Ini adalah perkara mustahil dalam amalan kebaikan. Fil fa'al, dalam amal. Semualah, bukan kata amal kebaikan je. Di sisi perbuatan manusia, kalau orang sayang, takkan derhaka. Jadi dia kata, peliknya kamu mendakwa kamu sayang kepada Tuhan, tapi kamu menderhakainya. Lalu dia kata, hadza muhalun. Ini benda pelik, tak akan berlaku macam ni. Fil fa'ali, dalam perbuatan-perbuatan lain, tak ada benda ni berlaku. Badi'u, kalau gitu benda baru ni. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau betul kamu cinta, kamu akan taat kepada dia. Sebab apa? Innal muhibba liman ahabba muti'u. Kerana orang yang pencinta, sang pencinta akan taat kepada orang yang dia kasihi. Sang pencinta akan taat kepada yang dia kasihi. Dalam kes ni, kalau betul dia taat kepada Allah, maka dia akan
mentaati Allah. Faham? Dan dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu benchmark bagaimana kita nak cinta kepada Allah. Okey? Satu benchmark, kayu ukur, penanda aras, macam mana kita nak semak diri kita. Aku ni sayang ke Tuhan, sayang cinta kepada Allah ni. Okey, dakwaan tu dakwaan. Nak bukti betul-betul cinta, ada kayu ukur yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Quran. Kalau betul cinta kepada Allah, apa dia benchmark tu? Apa dia kayu ukur, penanda aras tu? Allah Subhanahu Wa Taala kata jelas dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada sekalian umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Okey, in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu ni mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku. Aku di sini ni bukan aku yang bercakap ni. Aku di sini ni bukan mana-mana tok syekh yang dikenali dan disebut orang. Aku dalam ayat ni, fattabi'uni, ialah aku yang diperintahkan berkata. Siapa yang diperintahkan berkata? Qul di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berkata, kalau kamu sayang kepada Allah dengan benar-benar sayang, ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natijahnya akan Allah cintai kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. So kita nampak tak benchmark betul-betul cinta kepada Allah. Sebab tu kalau orang datang dia mendakwa kesufian dan mendakwa ma'rifah, mendakwa cinta kepada Allah, kalau dia tidak ikut benchmark yang Quran letak ni, maka dia adalah dakwaan palsu. Pasal apa? Pasal dia tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sebut, kalau kamu nak sayang kepada Allah, benchmark dia apa? Fattabi'uni, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh kalau orang tu dia kata dia sayang kepada Allah, ngaji ilmu tauhid sampai tinggi, level makrifat, level hakikat, tiba-tiba dalam syariat dia tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap dia tak salat, dia mendakwa cinta kepada Allah tapi dia tak salat. Benchmark mana yang dia gunakan? Penanda aras mana yang dia gunakan? Ada orang mendakwa kasih sayang Allah sehingga nak sebut Allah dengan nama Allah tu dia rasa malu. Sehingga dia sebut Allah dengan perkataan dhamir sahaja. Dia. Kerana dia kata dia malu nak sebut nama Allah. Kita tanya dia, benchmark mana yang dia gunakan? Bahawa itu adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada Allah, dan Nabi ajar kita zikir kepada Allah, sebut nama Allah dengan nama-namanya yang indah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka aneh kalau orang mendakwa dia cinta kepada Allah, dia sayang kepada Allah, bila Allah dan Rasul perintahkan ke kanan, maka dia memilih jalan ke kiri. Dia memilih untuk menyelisihi Allah dan Rasul. Maka itu bukan tanda cinta kepada Allah. Di sini kita perlu fahamkan diri kita dengan sebenar-benarnya. Benchmark cinta kepada Allah. Sebab tu dia bukan dilihat pada penampilan zahir manusia. Okey? Benchmark ni bukanlah kata kalau kamu betul cinta kepada Allah, kamu kena senantiasa pakai jubah. Itu mazahir, itu adalah
Benda yang tu. Kalau kamu betul sayang kepada Allah, kamu kena senantiasa pakai apa tu? Pakai serban. Kamu rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena senantiasa pakai rida. Kamu kena ada logo capal Nabi. Itu semua adalah penampilan. Benchmark yang sebenar dan hakiki ialah pada nilai ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam, kita buat. Apa yang Allah larang, kita tinggal. Apa yang Nabi larang, kita tinggal. Dan kita berusaha supaya amalan-amalan yang kita buat menyerupai, menepati apa yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah benchmark, kayu ukur, penanda aras untuk nilai kecintaan yang ada di dalam hati. Okey? Betul lah kata Rabi'ah ni, Rabi'atul Adawiyah lah kalau masyhur panggil ni. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil fa'ali badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u. Jadi kita taat kepada Allah bukan sekadar kita pergi salat, kita tak, tata cara kita ibadah, kita zikir dengan apa yang diperintahkan. Apa perintah Allah, apa kata Nabi, kita buat seperti mana hak Nabi ajar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak memandai-mandai dalam soal agama. Ada orang kadang-kadang dia ambil kaedah umum, dia copy paste, cut, lepas tu jadi satu bentuk amalan baru. Dia panggil ni Nabi suruh begini, tu Nabi suruh situ, dia ambil perintah-perintah umum, kemudian dia gabung, dia jadi perintah, satu perintah khusus. Itu bukan sifat orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang umum kekal pada umumnya, yang khusus kekal pada khususnya. Maknanya kita seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan amalkan. Nabi buat begitu. Macam orang kata tak adalah, dia malu nak sebut nama Allah kerana bila sebut nama ni tak ada adab. Jadi untuk lebih beradab dengan Allah, dia sebut kata ganti nama, dhamir, hu panggilan. Benchmark mana? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal Allah. Tapi Nabi sebut la ilaha illallah. Nabi adalah orang yang paling sayang kepada Allah. Nabi salat 5 waktu. Maka orang yang sampai hakikat, sampai tak salat, apa benchmark dia? Tidak lain tidak bukan, dia adalah dakwaan yang palsu, ataupun sebenarnya dia sedang ditipu oleh iblis. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembalilah kepada Allah dengan nilai yang sebenar, kecintaan yang sebenar. Yang anehnya pula, sebahagian orang dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan dia buat sesuatu yang menyelisih Allah dan Rasul. Kemudian bila datang seseorang mengajak dia kembali kepada Allah dan Rasul, yakni kepada amalan-amalan sunnah, dia punya petahan amalan yang tidak sunnah ni, kalau kita kata, kita terima kata bolehlah buatlah. Kalau dia kata okey, pandangan dia kata boleh buat, okey dia buat. Tapi dia punya defend amalan dia yang tidak sunnah ni lebih dahsyat daripada dia defend amalan sunnah Nabi. So di mana sayang dia? Dia defend amalan tok guru dia lebih daripada dia defend amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia yang dia nak kempen adalah amalan tok guru dia, bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan umum ni. Sedang kita kata kalau kita betul sayang kepada Allah dan Rasul, di sinilah taknya ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak tepi orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah. Ini kalangan ahli ibadah yang mereka mendakwa cinta kepada Allah. Okey? Dan tidak ada derhaka, sifat derhaka, termasuk dalam sifat derhaka ialah berpaling dari perintah Allah. Allah suruh buat begini,
dia tinggalkan, berpaling kepada yang lain daripada tu. Dan berpaling daripada perintah Allah ni ada 3. Kita kena ingat, berpaling daripada Allah ni ada 3. Kita dah sebut antara ciri-ciri talbis iblis baru ni dalam kuliah kita. Yang pertama, berpaling dari ketaatan, dari perintah kepada maksiat. Allah suruh, dia tinggalkan. Allah larang, dia pergi buat. Tu berpaling dari ketaatan kepada maksiat. Berpaling yang kedua, berpaling daripada daripada ketaatan kepada perkara yang mubah dan sia-sia. Tetap berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Allah suruh benda ni, dia tak buat yang Allah Ta'ala suruh, dia pergi buat benda lain yang mubah. Allah suruh zikir, dia pergi sibuk duduk main telefon. Allah suruh zikir, dia sibuk duduk tengok TV. Allah suruh baca Quran, dia sibuk duduk layan panggil apa? Macam-macam lah, Facebook lah, Twitter dan so. Kita tak kata benda tu salah, tu harus. Tapi dia telah meninggalkan ibadah. Dan yang ketiga, yang ni lagi khusus, iaitu iblis memalingkan orang daripada perintah Allah kepada perintah selain Allah yang dinilai mereka sebagai ibadat juga. Nabi tak suruh, Allah Ta'ala tak suruh, dia pun kutip-kutip dalil umum, jadi buat satu amalan khusus. Ini adalah amalan tarekat dia, ini adalah amalan kumpulan dia, ini amalan tok syekh dia. Dia punya pertahan amalan ni lebih dahsyat daripada dia pertahanan ni. Andai kata kita kata benda ni ibadat diterima sekalipun, maka dia telah berpaling dari Allah. Kita harap mudah-mudahanlah amalan-amalan yang umum ini, yang dijadikan khusus ni oleh mereka, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi sifat dia meninggalkan amalan yang lebih utama, itu nama dia berpaling dari perintah Allah. Kan sehari 2 hari ni ada polemik cerita tentang selawat di antara tarawih. Sungguh sangat, pertahan sangat selawat di antara tarawih. Kita kata mudah-mudahan mereka yang berselawat di antara tarawih itu diterima amalan mereka oleh Allah. Mudah-mudahan. Kita pun tak tahu. Cuma kalau sampai ke tahap potong selawat dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Potong selawat Ibrahimiyah tu. Dia apa? Allahumma salli ala Muhammad salamakum apa ke? Waktu Allahumma salli ala Muhammad sallallahu, potong selawat yang utama dalam solat. Mata-mata hak ni hak Nabi suruh ni, hak dalam solat ni hak Nabi suruh ni. Khusus Nabi ajar selawat dalam solat. Dia pergi potong pasal nak selawat sallallahu wasallam alaihi. Kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Tapi bukankah dia telah berpaling daripada amalan yang lebih afdal? Kita ada zikir-zikir yang banyak. Kita ada Al-Quran. Tengok macam mana kadang-kadang orang duduk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dia dengan qasidah dia, akhirnya asyik berqasidah. Kalau kita kata harus sekalipun, di mana Al-Quran? Di mana Al-Quran? Kalau orang tu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berpaling daripada Allah. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Betul, orang yang mencintai Allah, dia akan taat kepada Allah. Benchmark dia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita kena ingat itu benchmark. Siapa yang letak? Allah. Bukan mana-mana ustaz, Allah yang letak. Nabi sampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mudah-mudahan Allah memenuhkan hati kita dengan rasa cinta kepada Allah, dengan kecintaan yang benar, dan menjadikan tubuh badan kita akan berinteraksi dengan kecintaan tersebut dengan sebaiknya, dengan sebetulnya, sehingga kita mentaati Allah seperti mana yang Allah perintahkan, bukan seperti mana yang kita suka dan rasa dia adalah baik.
Moga Allah memberkati kita semualah dan sahabat-sahabat kita di luar sana. Cabang iman yang ke-11, beriman bahawa wajib takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah cinta, maka dalam keimanan juga kena ada takut. Sayang, takut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Oleh itu jangan kamu takuti mereka, tetapi takutlah kepadaku, yakni jangan cuaikan perintahku jika kamu benar-benar beriman. Jangan takut kepada selain Allah. Ni kadang-kadang kita takut nanti apa pula masyarakat kata, kita kan dah buat lama dah. Amalan-amalan ni dah buat dah. Nanti kalau kita tak buat, nanti orang kata apa pula. Orang kita menongkah arus, melawan arus dan seumpama dengannya. Kalau kita menangkah arus, Nabi SAW yang paling menongkah arus. Semua orang zaman Nabi, waktu sebelum Nabi diutuskan dulu tu tak kenal pun Allah Azza wa Jalla. Orang Quraisy sembah berhala. Orang Quraisy sembah berhala. Bila Nabi SAW dilantik Rasul, Nabi dikesabak benda baru. Tok nenek kami dulu tak ada pun buat macam ni. Muhammad je bawa benda baru ni. Dia anggap benda tu benda baru. Benda kaum muda jugalah kali. Pasal apa? Orang generasi terdahulu dah buat lain daripada tu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bawa benda baru pun. Nabi ni mengembalikan manusia kepada syariat ataupun kepada akidah seperti sebelumnya. Syariat Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni waktu dia menongkah arus tu, waktu dia lawan orang penduduk Quraisy di Mekah tu, dia datang dekat bawa benda baru. Dia panggil qad sabak. Muhammad ni benda ni tak rajin orang buat selama ni. Dia mari buat ni, Muhammad ni. Orang Quraisy kata macam tu. Tapi sebenarnya Nabi tak bawa benda baru pun. Nabi mengembalikan masyarakat atau manusia kepada akidah sebelumnya. Itu sebelum daripada mereka sembah berhala. Di Mekah tu sebenarnya orang ikut Nabi Ibrahim AS. Ya, jadi sepertilah zaman kita lah ni, contohlah kita kata. Orang kata ni kaum baru ni, budak-budak ni orang muda, kaum muda. Di istilah kaum muda, kaum tu zaman dululah. Ada pun kata ni kita ni orang tua dulu-dulu dah buat dah. Kita pula nak melongkar arus. Sebenarnya kita bukan melongkar arus. Kita nak kembalikan kepada amalan sebelumnya. Benda ni bukan benda baru. Yang barunya hak menyelisihi sunnah tu yang benda baru. Sebab tu dinamakan bid'ah. Sebab benda tu baru. Yang sunnah ni bukan benda baru. Yang sunnah ni benda asal. Benda asal. Asal sunnah dulu. Kemudian orang modify, datang benda baru. Kemudian datang pula satu kumpulan nak mengembalikan kepada ajaran sebelumnya. Iaitu ajaran aslinya. Lalu pada orang ni, orang yang tak nampak ajaran asal, dia akan anggap ni menongkar arus. Nampak tak? Dia nampak menongkar arus. Sebab apa? Dia tak nampak ajaran sebelumnya. Sedangkan orang-orang yang bawah ni yang ajak kita, jom kita kembali kepada sunnah Rasul, jom kita sampai pekat terpaksa bertembung dengan amalan masyarakat. Sebenarnya dia bukan benda baru. Dia bukan benda baru. Kalau kita tengok dalam contohlah, ada orang kata di antara celah-celah tarawih tu nak selawat. Tak apalah, selawatlah. Tapi apakah begitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada setiap salam antara salat tarawih baginda akan berselawat dengan para sahabat semua? Nak selawatlah, tapi jangan sampai jadikan perbuatan tersebut seolah-olah dia adalah sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi tak buat macam tu. Jadi kita yang nak kembali kepada asal ni yang dianggap ni tengok tak suka selawat lah, gapalah. Bukan. Isu dia ialah mengembalikan ajaran kepada yang asal. Menongkah arus, ya. Arus kerana masyarakat, ya. Tapi bukan arus agama. Kerana
arus agama yang paling utama adalah yang asal tu. Tapi lah ni nampak seolah-olah yang bawah ni, generasi peringkat ketiga, yang asal, setelah asal berubah jadi yang baru, kemudian datang pihak ketiga ni nak mengajak kembali yang asal, dia ditentang. Pasal apa? Orang yang duduk di tengah ni, dia sudah selesa dengan amalan-amalan yang sudah dimodifikasi ni. Itu saja. So, kita kempen untuk kembali kepada amalan yang asal, original daripada Nabi SAW. Nak selawat, alhamdulillah. Jangan sampai tinggalkan selawat yang asal. Nabi ni tahiyat dia panjang. Kemudian setelah tahiyat Nabi ajar suruh berdoa pula di akhir salam. Itu ni kerana nak tu siapa pun ikat, baca pendek-pendek selawat. Kita tak ada habis lagi selawat tak imam bagi salam dah. Nah, kita baru at-tahiyatul mubarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nak selawat tu tak imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lajunya tak imam baca. Pasal apa? Sebab nak ni apa dah? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna. Yang asal mana yang asal? Yang asal Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Baca 3 kali dengan suara yang kuat setelah daripada salat witir. Itu ada asal daripada Nabi SAW. So kita ni jangan takut kepada menongkak arus. Jangan takut menyelisihi amalan masyarakat. Yang kita kena takut ialah menyelisihi amalan perintah agama. Amalan yang diperintahkan dalam agama. Allah perintahkan kita menyelisih. Nabi SAW perintahkan kita selisih dalam bab tu. Yang tu yang kita kena takut. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takuti mereka, tapi takutlah kamu, jangan cuaikan perintahku jika kamu benar-benar yang beriman. Okey? Tapi kalau kita dapat sebaik-baik cara, nak memanglah bukan menongkak arus, bukan kita kata nak bertembung siapa pun nak bergaduh, nak gapo tak. Tapi nak sebutnya bahawa dakwah tu perlu berjalan dan berlaku. Dan masyarakat kena faham bahawa tujuan dakwah ini bukan bawa sesuatu benda baru, tetapi nak mengembalikan masyarakat kepada ajaran asal seperti mana yang diajarkan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diamalkan oleh para sahabat setelah mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikenali sebagai golongan salaf. Golongan salaf ni nak kembali kepada yang salafus salih. Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kerana ini yang asal, yang asal. Panggil air yang paling jernih akan berada di mana? Di hulu ke di hilir? Hilir ni air kat muara dah. Hulu ni air dekat mata air ni, punca dia. Air yang paling jernih duduk di hulu ke duduk di hilir? Duduk di hulu. Paling jernih air adalah di hulu. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan mata air. Syariat yang paling asli, yang paling sempurna, yang paling baik duduk di asalnya. Mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hak bawa-bawa belakang-belakang ni dia banyak dah kelodak-kelodak dia, kelodak, lumpur, tanah, macam-macam lah, sehingga sudah lagi tidak jernih dah. Kita kena filter pula air tu, kita kena letak dalam penapis, belilah kawe, kuku, gapo, kena filter pula air biar keluar pula air jernih. Pasal apa? Dah banyak kelodak. Tapi kalau di belakang, di hujung hulu sana, itulah yang jernih. Sebab tu amalan ni kalau kita kembali kepada yang asal, hak Nabi SAW buat sendiri, hak sahabat buat, hak tabi'in buat, hak tabi'ut tabi'in buat,
Tapi nak tahu mereka buat dan Nabi buat tu, mesti ada hujah lah, sandaran lah. Jangan kita kata, oh ni sunnah ni, betul, baik ni. Oh, sunnah buat macam ni. Seolah-olah itu sunnah Nabi buat. Tahu. Jangan pula sampai satu hari, satu package benda yang Nabi tak buat, benda baru, sekarang ni dipromot sebagai inilah dia sunnah. Padahal Nabi tak pernah buat. Oh, kita kata ni sunnah buat macam. Kita kena beza sunat dengan sunnah. Sunnah ni betul-betul Nabi SAW buat. Ada seorang Syekh Salih Fauzan, dia sebut, bila orang tanya kepada dia, Syekh, apakah sunat untuk baca sajadah, surah sajadah pada salat subuh Jumaat? Jawab Syekh, bukan sunnah. Orang pun terkejut lah. Orang dah buat kan salat sujudah. Dia kata yang sunnah ialah sujud surah sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat yang kedua. Yang tu betulnya. Habis tu kalau baca surah boleh, tapi jangan katalah tu sunnah. Dia sama dengan baca ayat-ayat lain pun boleh. Tapi apakah Nabi baca sejadah potong dua, rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh? Nabi tak macam tu. Kita tak kata salah buat, tapi untuk jenamakan dia sebagai sunnah Nabi, kena perlu kepada hujah yang betul. Jadi siapa yang semayang sebut sejadah, surah sejadah ya separuh-separuh, boleh pahala, insya-Allah. Sebab dia ni termasuk dalam keumuman. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan dia juga mungkinlah dia ambil separuh daripada hak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak jenamakan itu sunnah Nabi, Nabi buat macam tu, maka kita hanya boleh kata Nabi baca rakaat pertama je surah sejadah. Rakaat kedua Nabi baca surah Al-Insan. Jadi sebaiknya kalau kita nak pure betul, kembali kepada sunnah yang asal. Cuma orang tak mampu. Kalau orang tak mampu, tak boleh kata apalah. Itu dalam bab solat tadilah. Okey? Baik. Jadi bab takut ni, tu baru kita takut nak cakap baru. Sahabat-sahabat dulu angkat senjata pergi berjihad. Lawan pula ahli keluarga mereka. Tak ada ke takut? Takut balah adik-beradik. Seorang bunuh saudara mara. Waktu Nabi berjihad dengan para sahabat lawan tentera Quraisy. Saudara mara. Okey. Tapi mereka tetap juga sebab mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Oleh itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga kata, "Wa iyaya farhabun." Dan kepada akulah sahaja kamu perlu merasa gerun, bukan kepada sesuatu yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahum min khasyatihi mushfiqun." Dan mereka senantiasa takut ditimpa azabnya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan serta rasa gerun, takut, dan mereka pula senantiasa khusyuk dan taat kepada kami. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, "Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan mereka takut kepada Tuhan, yakni kemurkaan Tuhan mereka, dan mereka takut kepada kesukaran hitungan amal. Dia takut kepada Allah, dia mikir, lagu manalah nanti kita kembali kepada Allah. Orang duduk tegar sangat, duduk bela Tok Guru. Semalam baru ni saya dengar satu ustaz dia bagi tahu. Orang lah ni, pertama dia mudah letak title ulama. Ulama, dia letak title, masuk kumpulan ni panggil ulama. Satu. Padahal ulama ni bukan dengan register nama ahli atau kumpulan. Ulama dengan sifat dan ciri dia. Lepas tu bila dah jadi ulama, dia pula jual al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Jadi kita tak boleh lawan ulama, sebab kita lawan ulama supaya kita lawan Nabi. Dia bawa pula ke situ. Dia kata ulama ni pewaris Nabi. Dah lah satu, lapisan pertama dah
panggil fail dah. Tak ada tapisan untuk jadi ulama ni, tak ada tapisan. Kalau dulu-dulu orang nak panggil ulama ni, payah. Kalau nama tok guru dalam sebuah sekolah pondok tu, tok guru zaman dulu, tok guru pondok je. Hak bawah ngajar-ngajar tu ustaz-ustaz je. Nak buka pondok pula zaman dulu, keilmuan dia masya-Allah. Okey. Kemudian mari pula zaman tu jadi mudah pula dapat title ulama tu. Ulama tersohor. Di Kelantan bagi contoh, ulama tersohor masuk nama dia. Sedangkan kriteria ulama tu belum lagi tu. Lepas tu naik satu, ulama pewaris Nabi. Kalau lawan ulama ni, dia seolah-olah lawan Nabi. Padahal orang hak dia label tu pun terang-terang buat amalan berlawanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak kata ulama pewaris Nabi kalau gitu? Sebab ulama sebenarnya bila kata pewaris Nabi, dia akan bawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu nama dia pewaris Nabi. Jadi orang yang betul-betul ulama ni, dia tahu hakikat, dia akan kembali kepada Allah, dia akan rasa takut yaumul hisab. Hari pembalasan. Nanti kalau aku kata macam ni, macam mana aku nak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Andai kita kata kemudian orang ikut pula perkataan kita, sehingga orang ikut kita lebih daripada ikut Nabi. Kita takut. Jangan sampai orang mensucikan kita lebih daripada orang suci Nabi. Esok-esok kita hari akhirat, kita berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yaumul hisab. Hari perhitungan. Lalu kita pun menghadap, dihisab oleh Allah. Apa kita nak jawab di saat kita dinilai orang ikut kita, sehingga sebab taatnya orang kepada kita, kita pun buat satu menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya makin ramai follower, makin kita suka nak ketengahkan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab di saat itu orang akan ikut kita, orang ikut Nabi sebab dua. Pertama, sebab sunnah Nabi hak memang semua orang Islam kena suka. Yang kedua, sebab dia suka cara kita, dia follower kita. Maka bertambahlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan kita. Begitu sepatutnya para ulama. Dia membawa masyarakat kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu sebenarnya sifat ulama pewaris Nabi itu, mengajak manusia kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takutlah yaumul hisab. Hari hisab, hari perhitungan. Macam mana nanti di saat ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dengan sebab kamu orang tinggalkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Kita memang kekurangan banyak, tapi jangan jadi sebab kita orang tinggalkan sunnah. Jangan jadi sebab kita. Boleh jadi ada juga orang yang dia mendakwa dia ni ikut sunnah Nabi, sayang kepada sunnah Nabi, tapi cara dia mengetengahkan sunnah tu menyebabkan orang lari. Perkataan yang buruk, penampilan yang yang tak baik, sehingga orang kata nak ikut sunnah mana tu, tengok orang tu ikut sunnah tu, dia menjadi sebab kepada orang lari daripada sunnah. Itu juga satu benda yang kita terbimbang. Tapi tak susah lagi dengan orang yang tolong promote lain daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam dua produk yang berbeza. Kalau kita ni jadi apa dia panggil, dropship, kalau kita jadi agent, duta, kita tak datang dengan produk baru, produk tetap sama, kita hanya panjangkan promosi itu. Tapi kalau kita datang dengan satu produk baru, lalu kita declare kita pewaris produk ni, mana lagi produk tu, tak ada dah lah. Dah jadi dua persaingan. Kalau betul al-ulama warasatul anbiya, produk hak Nabi ni kita panjangkan, kita bawa produk ni, itu nama dia pewaris. Tapi cabarannya memang banyaklah. Imam Bukhari sendiri bila bawa hadis Nabi, dia ditentang. Imam Bukhari sendiri. Tapi para ulama yang sebenar,
dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad sendiri dipenjara, ditentang, dipenjara. Yang dia bawa produk siapa? Dia bawa produk bukan produk Imam Ahmad, dia bawa produk Nabi, sunnah. Okay? Sebab tu kita kena ikat ketakutan kita ni kepada yaumul hisab. Sehingga orang nak kata apa pun, nak marah, kau nak bunuh sekalipun, para sahabat dulu berjihad fi sabilillah. Mereka tak takut kerana mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, orang yang takut duk mikir, Allah, macam manalah aku saat aku berada di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Bila Allah tanya dengan skema-skema yang Allah Ta'ala dah tetapkan, benchmark Allah. Okey, aku suruh macam ni, macam mana yang kamu buat? Aku suruh macam ni, macam mana yang kamu buat? Aku hantar Nabi, jauh mana kamu ikut? Itu benchmark Allah Ta'ala. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Boleh jawab belaka. Wa man nabiyyu, wa ma dinuka, Islam. Islam bersih mana kamu ikut? Wa man nabiyyuka, siapa Nabi kamu? Kau kamu ada, walaupun kamu kata Nabi Muhammad tu Nabi, sejauh mana kamu taat kepada dia? Sebab Nabi untuk diikuti, bukan sekadar dijulang sebagai simbol. Tidak. Nabi untuk diikuti. Jadi seorang tu mesti ingat dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan perkara ini. Jadi senantiasalah takut kepada Allah. Bagi orang takut kepada Allah, Allah janjikan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan keadaan dirinya di hadapan Allah, dia akan dua syurga. Dua syurga. Bukan syurga dunia dengan syurga akhirat, tak. Dua-dua ni syurga di akhirat. Mereka akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takutkan keadilanku dan takut akan ancamanku. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari azab di hari akhirat. Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Di saat kita kata kita takut kepada Allah, kita cinta kepada Allah, bukan bererti kita tak ada maksiat langsung, bukan. Kita masih lagi sebagai manusia yang tersalah, terlupa, tersasul, terbanyaklah kita ni. Di saat itu Allah Ta'ala bagi ruang istighfar. Bagi orang yang sudah taubat kembali. Tapi jangan tegar dipanggil. Jangan degil. Jangan degil di jalan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Kita dah tahu dah Nabi kita macam ni. Quran kata macam ni. Tiba-tiba kalau buat benda lain pun orang tegur. Kalau kita kata sebenarnya cara Nabi SAW sebut macam ni. Kemudian dia degil. Dah sampai degil tu bab lain dah. Itu bab lain dah. Kalau kita minta maaf lah dulu saya tak tahu pun sebenarnya yang betulnya macam ni. Saya tak tahu pun sunnah Nabi SAW yang sahihnya macam ni. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kalau kita dah tahu, tiba berpaling daripadanya, itu satu beban hujah Allah. Buatlah walaupun sekali. Imam Ahmad bin Hanbal, bila sampai kepadanya satu hadis dari Nabi SAW, dia akan usaha amalkan walaupun sekali. Mana sekurang-kurangnya dia dah buat sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan dan ajarkan. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab takut kepada Allah ni, takut juga kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang, takut sebab apa? Takut kalau Allah murka, kalau Allah tidak merahmati, maka option yang kedua adalah neraka. Tak ada option yang ketiga. There is no other option. Orang putih kata. Tidak ada pilihan lain. Sama ada dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Syurga atau neraka. Syurga atau neraka. Sebab tu kita takut. Wajar kita takut kepada Allah. Pasal apa? Sebab kalau tak masuk syurga, di situlah kita bimbang pada tu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan bila kita bercakap, kita bagi peringatan kepada orang Islam dengan orang kafir tentang neraka, tak sama.
Bukanlah kita kata, oh ni ahli neraka, sedap menerakakan orang macam orang kafir. Tak, ahli sunnah ni, dia cerita neraka kepada orang beriman, tak sama dengan cerita neraka kepada orang kafir. Tapi, kena semua takutlah kepada neraka. Bila kita kata kepada orang beriman, takutlah kamu kepada neraka, bukan maksud kita nak suruh dia masuk neraka buat selama-lamanya, tak. Tapi kita bimbang ancaman-ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi secara sengaja, maka disediakan baginya tempat di dalam neraka. Itu tak sama dengan orang kafir yang sembuh, tak sama. Tapi nak sebutnya apa? Mereka ni kita takut kerana kita sayang kepada orang beriman. Kalau boleh kita tak nak dia masuk neraka langsung. Sebagaimana kita tak nak, macam tadi hadis tadi awal, kita tak nak kita pun disentuh api neraka. Kita juga tak nak sahabat-sahabat seagama dengan kita disambar atau disentuh api neraka. Jadi nasihat kita kepada orang beriman tentang neraka, takutlah kamu kepada neraka, bukan untuk menerakakan dia, tidak. Tapi sebaliknya kita nak ajak dia selamatkan diri dari azab Allah. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, takutlah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada neraka walau dengan nilai separuh biji kurma. Ni, walau dengan nilai separuh biji kurma. Maknanya ni orang beriman lah. Nabi SAW kata, kalau orang kafir memang at the first place dia tak ada tempat pun dalam syurga. Kalau orang kafir, orang beriman akan ada tempat dia dalam syurga. Tapi kalau boleh kita tak nak disentuh pun oleh api neraka. Itu cita-cita kita. Macam mana tak nak disentuh? Pertama kena dapat rahmat Allah yang sangat luas. Nak dapat rahmat Allah yang sangat luas, jangan kita buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jangan kita menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah, takutlah kepada neraka, walaupun dengan nilai separuh biji kurma. Yakni sedekahlah. Kamu bersedekahlah walaupun separuh biji kurma. Mudah-mudahan dengan sedekah itu selamat kamu daripada api neraka. Insya-Allah. Hadis yang kedua, hadis Anas radhiyallahu anhu juga dalam As-Sahihain, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Nabi kata apa? Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyaknya menangis. Maksud dia cara bawah ni, jika manusia tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dari kebesaran Allah, dari azabnya yang dahsyat, dari balasan Allah kepada pelaku maksiat, dari kesukaran ketika nazak, dari azab di alam kubur dan semasa berlakunya kiamat, nescaya mereka pasti selalu menangis dan kurangnya ketawa. Jadi sebab tu kita kata kena senantiasa takut kepada Allah. Dalam sayang tu kena ada takut. Sayang juga memang nak pergi kepada Allah, tapi takut menyelisihi jalan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan takut juga kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang lelaki mencela seorang kawannya kerana selalu menangis. Namun tiba-tiba dia pula menangis dan berkata, "Bakaitu 'ala adh-dhunubi li'uzmi jurmi wa huqqa li kulli man ya'sil buka'u falau kana al-buka'u yaruddu hammi la as'adatid dumu'a ma'an dima'u." Dia kata, aku menangis kerana dosa disebabkan kesalahanku yang berat. Memang patut bagi orang yang berdosa untuk menangis. Kalau tangisanku itu boleh menolak kesedihanku, pastilah darah akan membuatkan air mata bahagia bersama. Okey. La as'ada dumu'a ma'an dima'u. Kalau kerana menangis tu boleh menolak, kalau tangisan itu boleh menolak kesedihanku, pastilah darah
akan membuat air mata bahagia bersama. Maknanya sanggup kalau kan dengan tangisan tu boleh menghilangkan kesedihan, biarlah menangis air mata darah sekalipun, biar kita nak hilangkan apa yang tetapi di saat itu bila kita sampai hari akhirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nangis air mata darah masa tu tak boleh nak undur balik dah. Tidak kering mulut Umar bin Abdul Aziz daripada bait syair yang berikut, wala khaira fi 'aishi mri'in lam yakun lahu minallahi fi daril qarari nasibu. Tidak ada kebaikan dalam hidup seseorang yang tidak mempunyai bahagian dari Allah di darul qarar, yakni syurga. Abul Fath Al-Baghdadi mendengar satu suara di perkuburan Al-Ashunuziyah berkata, wa kaifa tanamul 'ainu wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyil mahallain tanzilu. Bagaimana mungkin mata dapat tidur dengan nyenyaknya sedang dia tidak tahu bagaimana, dia tidak tahu di manakah yang dia bakal singgah di antara dua tempat itu. Yakni dia tak tahu sama ada dia syurga ataupun neraka. Tak lena dia tidur kerana takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita berhenti setakat tu. Kita dapat rasa takut dan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Kita akan sambung pada rasa menaruh harapan pula. Menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak comel baik. Ini apa boleh? Alhamdulillah. Okeylah, kita berhenti setakat dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.